Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Natasha Alam Tim Mustaqim. Saya dari kumpulan 1 ingin memberikan ucapan tentang punca-punca menjadi gelandangan. Golongan gelandangan atau dikenali juga sebagai homeless ialah individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat berteduh yang tidak mencukupi untuk mereka berteduh pada waktu malam. Selain itu, gelandangan juga merujuk kepada individu yang menetap di kediaman yang sementara di mana kediaman tersebut disediakan oleh organisasi tertentu sama ada awam atau swasta. Malaysia mempunyai Akta Orang-Orang Papa 1977, Akta 183 yang diperuntukkan untuk menjaga dan memulihkan individu yang papa serta mengawal kutu rayau yang terdapat di negara ini. Berdasarkan akta tersebut, individu papa ini turut dikesan menjalankan aktiviti mengemis di tempat awam. Hal ini mampu mengundang kebimbangan dalam kalangan orang awam apabila terlalu ramai golongan yang mengemis dan menyebabkan orang awam merasa kurang selesa dengan persekitaran mereka. Golongan gelandangan ini, kebanyakan mereka berusia dalam lingkungan 30 tahun ke atas dan rata-rata mereka adalah kaum lelaki. Lebih membimbangkan apabila semakin hari bilangan gelandangan ini semakin bertambah dan ini boleh mengakibatkan pemandangan yang buruk bagi para pelancong luar yang datang ke Malaysia. Justru terdapat beberapa punca mengapa individu tersebut menjadi gelandangan dan disertakan juga beberapa langkah menangani masalah ini. Itu sahaja dari saya, Nur Natasha Alam Tim Mustaqim. Seterusnya kita akan beri kepada rakan saya iaitu Iskandar. Terima kasih. Terima kasih Natasha. Saya Iskandar bin Abdul Rahim ingin menerangkan punca utama gelandangan adalah mempunyai pendapatan yang rendah serta pekerjaan yang terhad. Contohnya di Bandar Kuala Lumpur yang pesat membangun, tetap terdapat ramai gelandangan di sana. Hal ini disebabkan faktor kos sara hidup yang semakin meningkat dan gaji minimum sebanyak 900 sahaja. Namun gaji yang minimum seperti ini, gelandangan tidak mampu menyara hidup mereka dan keluarga, apatah lagi ingin membayar sewa rumah setiap bulan. Faktor yang kedua ialah peluang pekerjaan yang sedikit dan kesempitan hidup dengan memaksa segelintir gelandangan mengemis untuk menyara hidup mereka. Dan ini menyebabkan segelintir masyarakat menjadi tidak selesa dengan kehadiran mereka. Dengan kos kehidupan yang semakin tinggi dan peluang pekerjaan yang terhad akan menaikkan lagi bilangan gelandangan di negara kita. Maka marilah kita menangani masalah ini dengan lebih prihatin supaya tiada isu gelandangan di negara kita. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Arif Farhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Iskandar. Saya Muhammad Arif Farhan bin Muhammad Nasir akan menerangkan isi saya. Akibat dari banyaknya gelandangan, boleh meningkatkan kes-kes jenayah seperti penyebaran dadah, kes mencuri atau kes pergaduhan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap golongan ini sehingga mereka boleh bergerak lebih bebas. Banyaknya kes-kes jenayah boleh memberi impak kepada sektor pelancongan. Sebagai contoh, pelancong tidak akan datang ke tempat yang mempunyai banyak kes jenayah kerana faktor keselamatan. Bagi saya, kerajaan perlulah meningkatkan pemantauan terhadap gelandangan supaya dapat mencegah terjadinya kes-kes jenayah di masa yang akan datang. Terima kasih. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Danish. Terima kasih Arif Farhan. Selain itu, daripada beberapa kajian yang menyatakan bahawa sebahagian daripada golongan ini tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak yang bertanggungjawab seperti Pusat Zakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat mahupun Baitul Mal. Ada sumber yang mengatakan bahawa permohonan yang dilakukan oleh golongan gelandangan ini tidak mendapat respon dan disebabkan ini mereka merasakan bahawa tiada gunanya mereka mengemukakan lagi permohonan kepada pihak-pihak terbabit. Terima kasih Dennis. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang prihatin, kita haruslah membantu golongan-golongan yang terlibat dalam menangani masalah ini. Hal ini demikian kerana sekiranya masalah ini berterusan akan mencemarkan
industri pelangsungan di negara kita. Kesegelandangan ini juga boleh mendenaskan pertumbuhan ekonomi negara daripada berkembang dengan pesat. Langkah yang bijak dan berkualiti mestilah diambil dari sekarang supaya masalah ini tidak berlarutan sehingga menjadi lebih kritikal masa akan datang nanti. Kesimpulan ini akan memberi impak kepada anda semua. Dengan akhiri pembentangan ini, bak kata pepatah penulis Andri Sendo, asalnya sembilu dari bulu, jika di ayam jadikan tampian, kami mengusul dari 10. Salah dan silap mohonlah dimaafkan. Sekian, terima kasih.